Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bertemu kembali dalam Semasa 4. Pemerkasaan karya seni penulisan dalam kalangan murid sekolah perlu dipertingkat dari semasa ke semasa agar pengkaryaan mereka mampu menonjol di persada antarabangsa. Menurut Menteri Pendidikan Fadilina Siddiq, bermula dengan pengkaryaan di peringkat sekolah, murid perlu lebih bersedia dan ia mampu direalisasikan melalui perancangan dan strategi yang jelas. Karya mereka boleh dijadikan bahan bacaan tambahan di sekolah rendah serta kolaboratif dengan pelbagai pihak dapat mengangkat kejayaan sekolah dengan lebih cemerlang. Melihat banyak hasil seni pelajar dari Sekolah Seni Malaysia Kuala Lumpur, tidak mustahil sekolah itu akan berfungsi sebagai pusat rujukan penghasilan karya seni dalam kalangan murid. Malah pencapaian murid dalam bidang penulisan bahasa Inggeris dan seni visual juga amat membanggakan. Beliau berucap ketika majlis pelancaran buku cerita nukilan murid Sekolah Seni Malaysia Kuala Lumpur di Shah Alam. Perkara berkaitan Perjanjian Malaysia 1963 ME 63 akan menjadi keutamaan untuk diselesaikan dalam tempoh sebulan demi memperjuang hak rakyat Sarawak dan Sabah. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Fadilah Yusof memaklumkan perkara itu kini di peringkat perbincangan bersama Menteri di Jabatan Perdana Menteri Sabah dan Sarawak Datuk Armizan Muhammad Ali. Menurut Datuk Seri Fadilah, beliau telah dipertanggungjawabkan oleh Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim untuk memfokuskan hal berkaitan Sabah dan Sarawak, terutamanya ME 63. Tambah beliau, sekiranya terdapat perkara yang tidak dapat diselesaikan dalam tempoh sebulan, maka ia akan dibentangkan di peringkat Dewan Rakyat. Keharmonian yang sedia terjalin dalam konteks masyarakat berbilang kaum dan agama di Sarawak adalah contoh terbaik untuk memperkukuh perpaduan seluruh rakyat Malaysia. Menteri Perpaduan Datuk Aaron Agudagang berkata, semangat perpaduan yang ditonjolkan oleh rakyat Bumi Kenyalang akan dijadikan panduan dalam menerajui kementerian tersebut pada masa akan datang. Dalam pada itu, beliau berkata beberapa agensi sebelum ini akan diletakkan semula di bawah kementerian tersebut iaitu Jabatan Muzium Negara, Jabatan Arkib Negara dan Perpustakaan Negara. Kerajaan Negeri Melaka melaksanakan 2,724 projek atau program pembangunan dengan peruntukan berjumlah RM353 juta sepanjang tempoh 2020 hingga kini. Ketua Menteri Datuk Seri Sulaiman Mat Ali berkata, prestasi perbelanjaan pula merekodkan peningkatan yang konsisten apabila mencapai lebih 85% selama 3 tahun berturut-turut. Apa yang lebih membanggakan, tiada projek sakit direkodkan sepanjang tempoh tersebut. Sepanjang tempoh itu juga, inisiatif kajian penilaian hasil telah dilaksanakan ke atas projek pembangunan negeri agar ia benar-benar memberi impak kepada kumpulan sasar. Beliau berkata demikian sempena Konvensyen Penilaian Pembangunan Negeri Melaka 2022 di Air Keroh. Teks ucapannya dibacakan Setiausaha Kerajaan Negeri Datuk Zaidi Johari. Kerajaan Negeri Melaka turut memohon pertimbangan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim untuk melihat semula keperluan bagi pembatalan dan pemberhentian projek tebatan banjir. Namun, menurut Ketua Menteri Melaka, Datuk Seri Sulaiman Mat Ali, jika projek berkenaan benar-benar meragukan, ia perlu diselesaikan segera bagi memastikan projek itu dapat diteruskan sekaligus mengurangkan masalah banjir yang sering melanda penduduk. Di Melaka, projek tebatan banjir melibatkan kos keseluruhan lebih RM900 juta di beberapa lokasi, antaranya di Merlimau, Jasin, Krubung dan Duyung. Baik, sekian laporan bagi Semasa 4. Assalamualaikum dan salam sejahtera.